Objektif: menjelaskan konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia dan menjelaskan konsep peradaban dalam sejarah manusia. Perkembangan sejarah alam Melayu. Sejarah alam Melayu mempunyai 5 fasa terpenting, bermula dengan zaman prasejarah yang terdiri daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Pada zaman ini, aktiviti pertanian dan penternakan merupakan aktiviti utama masyarakat. Pada zaman ini, mereka ini juga mengamalkan sistem berpindah randah atau lebih dikenali sebagai nomad untuk meneruskan kehidupan seharian. Yang kedua, zaman kerajaan awal. Antara kerajaan yang wujud adalah Kerajaan Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara dan Kerajaan Cihtu. Zaman kerajaan ini bermula seawal abad kedua dan mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan keturunan dan tradisi serta bahasa Melayu dijadikan bahasa perantaraan. Yang ketiga, zaman Kesultanan Islam. Pada zaman dahulu, ramai pendakwah dan pedagang telah bawa ajaran Islam. Secara tidak langsung, telah mengislamkan ramai masyarakat termasuk Sultan. Bermula daripada peristiwa ini, banyak kerajaan Islam telah wujud. Antaranya, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Kedah dan Kerajaan Kesultanan Sulu. Yang keempat, zaman penjajahan. Tanah Melayu telah dijajah bermula tahun 1511 sehingga 1957 oleh 3 kuasa asing yang berbeza iaitu British, Portugis dan juga Belanda. Kedatangan penjajah memberi impak sedikit sebanyak kepada budaya setempat di mana sehingga kini budaya barat masih diamalkan kesan daripada hasil penjajahan negara asing. Yang kelima, zaman kemerdekaan. Hasil daripada sikap toleransi dan perpaduan di antara kaum, akhirnya Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan setelah dijajah selama 446 tahun pada tahun 31 Ogos 1957. Tanah Melayu ini kekal menjadi sebuah negara yang aman dan harmoni sehingga kini. Seterusnya adalah pengaruh Asia dalam peradaban dunia. India, hubungan India dengan rantau Asia Tenggara pada kurun kedua Masihi. Kegiatan penyebaran agama seperti Hindu dan Buddha. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India adalah Sriwijaya. Selain itu, tamadun Cina adalah tamadun terawal, mewujudkan hubungan Cina dengan alam Melayu sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han. Hubungan yang baik antara kerajaan Melaka dengan kerajaan Cina menyebabkan penukaran budaya dan adat. Pengaruh Cina dari segi makanan. Pertama, masakan Nyonya adalah gabungan antara masakan orang Melayu dan Cina. Contoh adalah ikan bakar dan air asam dan bubur caca. Selain itu, dari segi kesenian pula, ukiran-ukiran dapat dilihat pada patung-patung yang dibuat daripada batu jet, gansa, batu, tanah liat dan kayu. Ukiran ini juga dibuat di kubur dan di dinding gua. Pengaruh India dari segi makanan pula, roti canai atau prata dan puri asalnya makanan kegemaran kaum India. Makanan India seperti dinyatakan berjaya menarik minat. Dari segi kesenian pula, cerita-cerita dalam wayang kulit berdasarkan kepada epik Hindu Mahabharata dan Ramayana serta legenda Panji dengan Tuhan dan dewa-dewinya. Selain itu, daripada tarian dan muzik, bentuk hiburan lain yang disumbangkan oleh tamadun India adalah filem. Pengaruh peradaban Asia Timur Tengah. Pengaruh utama ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori yang mengatakan Islam dibawa dari semenanjung tanah Arab ke tanah Melayu pada kurun ke-7. Ianya bermula di Perlak dengan pembentukan kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi dan diikuti kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1042. Di Pasai, pusat pertama pengajian dan penyebaran Islam, pusat tamadun Melayu Islam pertama di Tanah Melayu. Di Melaka pula, pusat kebudayaan Melayu Islam lalu menjadi nadi pengajaran dan penyebaran agama Islam ke Tanah Melayu. Peradaban Melayu menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka pada kurun ke-15 dan Patani kurun 16, Aceh kurun 16 dan 17,
Johor Riau Lingga ke kurun 17. Saya akan teruskan dengan pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu Islam. Pengaruh ini telah melibatkan beberapa aspek seperti agama, cara hidup, kebudayaan, sistem pemerintahan, pendidikan, adab, kepercayaan, kesenian, sistem ekonomi dan perundangan. Seterusnya, pengaruh peradaban Timur Tengah ini telah memberi kesan yang besar kepada kehidupan masyarakat Melayu, iaitu mengubah sistem kehidupan masyarakat Melayu dalam aspek pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan dan lain-lain yang telah menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini. Namun, terdapat beberapa pengaruh India yang tidak hilang sepenuhnya dan telah diadaptasi atau disesuaikan dengan agama Islam, iaitu dalam hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan warisan kesenian. Adaptasi dan penyesuaian ini telah mengukuhkan lagi peradaban Melayu sehingga terbentuknya peradaban Melayu Islam. Pengaruh peradaban Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial seperti Portugis pada tahun 1511, Belanda pada tahun 1641 dan British pada tahun 1786 ke alam Melayu, khususnya Tanah Melayu. Peradaban Barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi ia juga membawa pengaruh yang besar dalam struktur, pentadbiran dan pemerintahan negara. Walaupun pengaruh daripada Portugis dan Belanda tidak membawa implikasi yang signifikan pada negeri-negeri Melayu, melainkan Melaka, tetapi secara langsung atau tidak langsung, ia membawa implikasi dari segi penerimaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, pengaruh Barat juga kelihatan setelah kemasukan kuasa Inggeris, khususnya sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban di mana agama dipisahkan daripada politik. Pengaruh ini membawa implikasi besar terhadap pembinaan negara bangsa. Pengaruh Barat juga telah cuba mengembangkan ajaran Kristian di Tanah Melayu yang menyebabkan para pendakwah Islam mempergiatkan peranan mereka di Tanah Melayu. Seterusnya ialah penjajahan kuasa Portugis. Pertama, kuasa Portugis muncul di Tanah Melayu pada tahun 1501 dan tujuan utama Portugis adalah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan ajaran Kristian. Kuasa Portugis tertumpu di Melaka selama 30 tahun bermula daripada tahun 1511 hingga 1641. Antara kesan utama hasil dari kuasa Portugis ialah kewujudan masyarakat serani, iaitu perkahwinan campur. Selain itu, Portugis juga memperkenalkan sistem tulisan Rumi dan hasil daripada sistem tulisan Rumi ini telah mewujudkan perkataan pinjaman seperti jendela, almari, garfu, tuala dan palsu dan sebagainya. Kedatangan Portugis di Tanah Melayu, khususnya Melaka, telah membawa kepada kerutuhan Kerajaan Kesultanan Melaka dan setelah jatuhnya Kerajaan Kesultanan Melaka, wujud pula kerajaan baru iaitu Kerajaan Melayu Riau. Kuasa Belanda telah menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda ataupun VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Belanda juga cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Dan pusat utama kuasa Belanda ialah di Betawi, Jakarta, Indonesia. Pada tahun 1641, Belanda telah menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor dengan tertumpu di Melaka selama 183 tahun iaitu pada tahun 1641 sehingga 1824. Kuasa Belanda ini juga telah menyekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggeris-Belanda atau lebih dikenali sebagai Perjanjian London pada tahun 1824. Penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Seterusnya ialah penjajahan Inggeris.
Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu bermula pada tahun 1786 iaitu pegawai Inggeris Francis Light menduduki Pulau Pinang. Dan seterusnya, pada tahun 1819, Stamford Raffles menduduki Singapura. Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 telah mengesahkan pendudukan Inggeris di Tanah Melayu. Pada tahun 1824, persediaan awal Kapten Henry Burney telah menyekat pengaruh Siam di Perak dan Selangor. Perjanjian Burney telah ditandatangani antara Inggeris dengan Siam pada tahun 1826 dan membawa kepada penyatuan Singapura, Pulau Pinang dan Melaka di bawah negeri-negeri Selat, iaitu NNS. Selain itu, pengaruh kuasa Inggeris diluaskan lagi apabila James Brooke telah berjaya mengambil Sarawak pada tahun 1841. Pada tahun 1874, Perjanjian Pangkor telah ditubuhkan dan Inggeris mula campur tangan di negeri Perak, Selangor dan Sungai Ujong. Brunei telah menyerahkan Sabah kepada British pada tahun 1875 dan Inggeris mula campur tangan di Pahang pada tahun 1888. Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang telah disatukan dan membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB pada tahun 1896. Seterusnya, Siam telah menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada kuasa Inggeris pada tahun 1909 melalui Perjanjian Bangkok dan membentuk Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu NNMTB. Dan Johor telah menerima penasihat British yang pertama pada tahun 1914. Seperti yang kita tahu, semasa penjajahan Inggeris telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran semasa jajahannya di Tanah Melayu seperti sistem presiden, dasar demonstrasi, negeri-negeri selat NNS, negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu NNMTB dan negeri-negeri Melayu Bersekutu NNMB. Seterusnya, konsep etika dari perspektif agama dan kepercayaan. Etika dalam Islam adalah akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Etika Islam juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya, seseorang itu akan mendapat ganjaran pahala. Etika Islam ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajar baik dan buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Peranan etika dalam agama Hindu adalah menyatukan Atman diri dengan Brahman. Etika bergantung kepada prinsip Brahma iaitu keadilan, kebaikan, kesucian, semua benar, semua sederhana dan semua indah. Etika Hindu diambil daripada kitab Veda iaitu melaksanakan ajaran agama Hindu dan upacara ibadat kepada Tuhan. Pengajaran Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Kebanyakan etika Buddha bergantung pada kitab suci agama Buddha dan bukti antropologis dari masyarakat Buddhis tradisional. Menurut agama Buddha tradisional, etika Buddha bagi orang awam adalah tidak membunuh, mencuri, berbohong, pelecehan seksual atau minuman keras. Etika Asia berteraskan agama mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Sebagai contoh, berikut merupakan peta Sriwijaya dan India. Sriwijaya merupakan sebuah empayar maritim purba di Sumatera yang mempunyai pusat perkembangan agama Buddha terutamanya di Kepulauan Melayu. Rakyat di sana menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Amerika melalui perniagaan negara Arab. Maka dengan itu mereka dapat menyebarkan agama Islam dengan luas. Konsep etika dalam kolonial dan pasca kolonial adalah sekularisme, iaitu kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing daripada kepercayaan agama. Sebagai contoh, kerajaan mempunyai kuasa mentadbir dan menghukum demokrasi dan undi, manakala sultan mengurus budaya dan agama Islam. Peradaban telah dikecualikan daripada Islam dan Islam menjadi pencariatan ilmu agama. Pada tahun 1957 sehingga 1969, penerusan ilmu pihak kolonial British masih diwujudkan, manakala budaya dan agama diuruskan oleh negeri.
Pada tahun 1970, ilmu pihak kolonial British masih diwujudkan, tetapi kerajaan telah mula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. Pembinaan negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina, tetapi penduduk bukan Melayu lebih menitik beratkan pembangunan negara tanpa bangsa. Konsep peradaban yang pertama ialah kolonialism dan pasca kolonialism. Ia merangkumi materialism, positivism dan individualism. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, pribumi, etnik Cina dan India Malaysia, kacukan peradaban sedunia kontemporari hingga lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. Penulisan Furnival 1948 Burma dan Indonesia di 1930 dengan tepat menggambarkan masyarakat Malaysia Islam kontemporari sebagai hubungan sosial dan politik adalah adat tidak sah. Kewibawaan bersifat peribadi berdasarkan kehendak dan berasaskan undang-undang. Adat dan kewibawaan sangat erat dengan agama. Tatanan sosial tidak bergantung pada undang-undang, impersonal dan hak individu tetapi atas kewibawaan peribadi dan kewajipan adat dan kewibawaan dan kebiasaan memperoleh sanksi mereka bukan dari akal tetapi dari agama. Oleh itu, struktur sosial adalah hierarki dan kewibawaan dari atas ke atas turun. Masyarakat seperti kasta sosial tidak akan kondusif mengakami perubahan sosial sebagai inisiatif dan kreativiti individu bukan teras utama dinamisme. Kerangka konsep dan teori Furnival, Westwood dan Posner diringkaskan dan dikelompokkan menjadi pada mulanya 4 dimensi tetapi kemudian dilanjutkan kepada 5. Dimensi ini adalah seperti berikut: tingkah laku kolektif versus pemerkasaan individu, rationality dan ilmuwanism versus emotive behavior, tingkah laku khusus versus universalistik, sistem sosial dibuka versus sistem sosial tertutup dan tingkah laku moral versus moral. Zaman gelap atau juga dikenali sebagai The Dark Age, iaitu zaman kejatuhan Eropah di mana pada zaman ini peperangan, kebuluran dan penyakit adalah perkara lumrah. Selain itu, pada zaman gelap ini juga mengalami kemerosotan dalam bidang pendidikan, kehidupan corak perbendaraan, perdagangan dan juga pusat pentadbiran. Di samping itu juga kehidupan masyarakat pada ketika itu dikawal atau dikongkong oleh golongan gereja dan juga paderi. Selain itu, raja juga berkuasa mutlak ataupun origin. Zaman Renaissance, iaitu pada abad ke-14 hingga ke abad ke-16 adalah merupakan zaman kelahiran semula. Ahli falsafah dan cendekiawan barat mula mempersoalkan tentang memperoleh ilmu melalui kepercayaan dan keagamaan semata-mata. Ia bermula disebabkan oleh para cendekiawan barat menjelajah ke negara-negara Islam dan mempelajari ilmu rasionalisme. Aliran rasionalisme bermaksud akal adalah sesuatu yang penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan menguji pengetahuan. Dengan tersebar aliran rasionalisme ini, muncul zaman Enlightenment, iaitu juga dikenali sebagai zaman pencerahan atau lebih dikenali juga sebagai The Age of Reason, iaitu zaman kewarasan. Zaman Enlightenment ia muncul pada abad ke-17 dan juga pada abad ke-18. Munculnya zaman ini apabila munculnya tokoh pemikir besar seperti Voltaire, John Locke, Baron de Montesquieu dan juga Jean-Jacques Rousseau. Selain itu, zaman Enlightenment bermaksud berkaitan dengan kebijaksanaan, kesedaran, kebudayaan, pendidikan, keteguhan terhadap percaya, kefahaman dan juga penyenaran. Dalam zaman Enlightenment ini terdapat 3 tahap. Tahap pertama berlaku pertelingkahan antara pihak pendukung dan juga dengan pemerintah. Tahap kedua pula, banyak karya-karya telah dihasilkan dan konflik pada tahap pertama telah sampai ke puncaknya. Manakala pada tahap ketiga telah berlaku penyebaran idea pencerahan ini sehingga membawa kepada perubahan politik dan sosial yang hebat.
tokoh-tokoh Enlightenment dan kepentingan atau kesan pada zaman Enlightenment. Tokoh yang pertama ialah Voltaire. Francois Marie Arouet atau nama penanya Voltaire ialah seorang penulis, dis dan ahli falsafah semasa zaman Enlightenment Perancis. Beliau dikenali dengan penulisan falsafah, perjuangan hak-hak seseorang dan pertahanan hak-hak sivil termasuk kebebasan beragama dan hak ke atas perbicaraan yang adil. Beliau telah memasukkan unsur sastra, undang-undang, ekonomi, sains, kebudayaan dan adat lisan. Tokoh yang kedua ialah John Locke. John Locke dikenali secara meluas sebagai bapa liberalisme. Beliau merupakan seorang ahli dan pakar perubatan Inggeris yang dianggap sebagai salah seorang pemikir zaman Enlightenment paling berpengaruh. John Locke merupakan pengasas Enlightenment. Seterusnya ialah Baron de Montesquieu. Montesquieu merupakan seorang hakim, cendekiawan dan filsuf politik dari Perancis. Beliau dikenali atas penerangannya mengenai teori pemisahan kuasa yang diterapkan dalam banyak perlembagaan di kubal dalam negara di seluruh dunia. Dua idea utama beliau, bentuk pemerintahan sesebuah negara adalah berbeza mengikut iklim dan keadaan negara. Doktrin beliau yang ditujukan dalam menentang pemerintahan mutlak di Perancis. Tokoh yang terakhir ialah Jean-Jacques Rousseau. Beliau merupakan salah seorang penulis yang paling berpengaruh pada zaman Enlightenment. Beliau merupakan seorang ahli falsafah yang menegaskan kepada kebebasan individu. Beliau terkenal dengan karyanya yang popular iaitu The Social Contract 1726 yang menegaskan bahawa semua kerajaan menjalankan kuasa mereka berdasarkan perjanjian yang boleh ditukar pada bila-bila masa sahaja. Kepentingan atau kesan zaman Enlightenment. Politik memfokuskan kepada kaedah penggunaan kuasa politik untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Penghapusan sistem monarki secara berperingkat di Eropah. Seterusnya, ekonomi. Sebelum zaman pencerahan, aktiviti ekonomi 100% adalah pertanian. Sistem buruh yang dijalankan tidak berperi kemanusiaan. Seorang tokoh, Adam Smith, telah wujud satu idea ekonomi dalam karyanya. Kesan daripada idea beliau, pemerintah telah berusaha untuk melahirkan masyarakat tani yang bebas, maju dan dinamik. Aktiviti perburuhan serfdom yang dilakukan pada zaman gelap telah dihapuskan. Bagi sosial pula, semua kelas sosial diberikan kesempatan untuk menikmati pendidikan. Seterusnya, konsep peradaban perspektif Timur dan Barat. Timur merujuk kepada masyarakat Asia dan Islam, manakala peradaban Barat merujuk kepada masyarakat Eropah seperti Belanda dan Portugis. Timur dan Barat mempengaruhi pelbagai aspek di Malaysia, antaranya adalah dari segi kesenian. Sebagai contoh, peradaban Timur memperkenalkan tarian singa dari masyarakat Asia, manakala peradaban Barat pula memperkenalkan aliran muzik Barat seperti rock, pop, jazz dan sebagainya. Beralih kepada konsep seterusnya, iaitu perspektif agama dan kepercayaan. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Selain daripada adat kepercayaan yang menjadi asas sebuah masyarakat, agama juga memainkan peranan penting. Agama bagi bangsa Melayu adalah Islam, Buddha untuk bangsa Cina dan Hindu bagi yang berbangsa India. Kesimpulannya, pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk di Malaysia telah membina etika dan peradaban negara kita yang berasaskan sesuatu yang kukuh. Etika semasa PRU. Etika ketika mengundi. Yang pertama, dilarang pakai atau bawa sebarang lambang parti politik. Yang kedua, dilarang guna telefon atau rakam video ketika mengundi. Yang ketiga, dilarang mengecat kuku pada hari pengundian. Yang keempat, dilarang undi bagi pihak orang lain.